Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kerja kumpulan yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa kemahiran dan ciri-ciri seorang kaunselor. Setelah itu, akan dipaparkan sedikit sketsa atau lakonan bagi menunjukkan bagaimana kemahiran kaunselor itu digunakan dalam sesi kaunseling. Di sini saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Fatimah binti Osman sebagai moderator, Siti Asma binti Musa sebagai pelajar dan juga Nur Ain Nazira binti Nur Azman sebagai guru kaunselor. Kaunselor merupakan orang yang layak menjadi pembimbing dan penasihat kepada orang lain yang menghadapi masalah. Mereka haruslah bijak menguasai dan mengaplikasikan beberapa kemahiran-kemahiran asas kaunseling. Kecekapan menguasai kemahiran-kemahiran ini sangat berguna ketika berhadapan dengan klien yang berada dalam ketidakseimbangan emosi dan psikologi. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih 5 kemahiran kaunselor yang ingin dilakonkan. Yang pertama, kemahiran menyoal iaitu keupayaan kaunselor untuk mengemukakan sesuatu soalan yang bertujuan memudahkan kefahaman klien terhadap tajuk atau isu yang sedang dibincangkan. Ia terbagi kepada 2 iaitu soalan tertutup dan soalan terbuka. Soalan tertutup memerlukan jawapan yang lebih spesifik, ringkas, tepat dan padat, manakala soalan terbuka memerlukan perbincangan, penjelasan dan huraian yang panjang lebar. Yang kedua, kemahiran prafasa. Ia merupakan respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien. Ia merupakan bukti kaunselor itu mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh klien tersebut. Sebagai contoh, kaunselor mengulangi kata-kata klien bahawa klien tersebut risau dan kesunyian kerana tidak ada siapa yang mahu menolongnya. Kemahiran kaunselor yang ketiga adalah kemahiran mendengar. Ia merupakan kemahiran yang paling asas dan penting dalam sesi kaunseling. Kaunselor perlu memberikan sepenuh perhatian dan tumpuan untuk mendengar isi kandungan yang dikatakan oleh klien dan perasaan yang dilahirkannya. Seterusnya, kemahiran berempati. Kaunselor mampu memasuki ruang rujuk klien secara natural dan akhirnya melahirkan kepercayaan klien terhadap kaunselor. Sebagai contoh, kaunselor juga merasai kekecewaan yang dirasakan oleh kliennya. Akhir sekali, kaunselor haruslah mempunyai kemahiran membuat intervensi, iaitu membuka pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang yang bermasalah supaya mampu untuk meneroka, memulih dan mempertingkatkan keyakinan diri. Kemahiran ini haruslah dikuasai oleh kaunselor bagi mengendalikan sesi kaunseling. Tambahan pula, antara ciri-ciri kaunselor yang akan ditunjukkan dalam sketsa kami adalah yang pertama, kapasiti penafian diri, iaitu keupayaan untuk mengetepikan keperluan peribadi untuk mendengar dan menjaga keperluan orang lain terlebih dahulu. Yang kedua adalah ciri introspeksi, iaitu keupayaan untuk melihat atau merasakan dari dalam. Seterusnya, kaunselor haruslah cerdik dalam mengenalikan sesi kaunseling. Tidak lupa juga ciri-ciri kejujuran dan keikhlasan yang perlu ada dalam diri kaunselor dan juga mesra dengan kliennya. Sekian saja penerangan berkaitan kemahiran dan ciri-ciri seorang kaunselor. Oleh itu, mari kita saksikan sedikit lakonan atas sketsa yang disediakan oleh kumpulan kami. Cikgu, maaf mengganggu malam-malam ni. Sebenarnya, saya nak berkongsi sedikit masalah saya dengan cikgu. Saya dah tak tahu lagi dengan siapa saya nak cakap, cikgu. Saya sangat stres sekarang ni. Baik, sabar Aisyah. Okey, Aisyah boleh cerita dengan cikgu. InsyaAllah cikgu akan tolong Aisyah. Okey? Sebenarnya sekarang ni saya stres. Saya dah tak tahu nak buat apa lagi dah, cikgu. Saya pun dah tak tahu nak manage masa saya macam mana. Kenapa Aisyah stres? Aisyah boleh cerita dengan cikgu. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebenarnya cikgu, banyak kerja yang perlu saya kena hantar esok. Saya tak siapkan satu pun lagi. Saya takut perkara ni akan beri kesan pada keputusan akhir saya. Saya tak tahu lagi nak tanya pada siapa, cikgu. Sebenarnya banyak yang saya tak faham lagi. Ayah dengan mak saya pula selalu kerja. Diorang tak ada masa untuk ajar saya di rumah. Boleh saya tahu mak dengan ayah Aisyah kerja apa? Mak dengan ayah saya meniaga, cikgu. Meniaga. Mak dengan ayah Aisyah memang tak ada tengok ataupun jenguk Aisyah langsung? Tak ada, cikgu. Mak ayah saya pagi-pagi dah keluar kerja, balik malam. Diorang memang tak ada masa untuk ajar saya kat rumah. Macam tu. Okey, baik. Tadi Aisyah cakap Aisyah stres sebab Aisyah banyak lagi yang tak siapkan modul dan Aisyah tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Sebab ibu dengan ayah Aisyah asyik tak ada kat rumah je. Asyik bekerja. Lagipun saya ni anak tunggal, saya tak ada adik-beradik lain.
Okey, modul tu kena hantar bila? Modul dan kerja saya semua ni mesti kena hantar esok, cikgu. Sebenarnya saya banyak lagi yang saya tak siap lagi dan saya dah berputus asa nak siapkan. Oh, Aisyah tak ada bincang dengan ataupun tanya dengan kawan-kawan Aisyah? Sebenarnya saya malu cikgu nak tanya kawan-kawan sebab saya takut mereka ejek saya balik. Oh, macam tu. Jadi Aisyah memang tak pernah tanya kawan-kawan Aisyah? Sebenarnya saya pernah tanya kawan saya seorang ni, tapi dia tak nak ajar saya, cikgu. Dia kata saya ni lambat. Oh, macam tu. Aisyah tanya berapa orang kawan? Seorang je, cikgu. Lepas tu saya malu nak tanya lagi rakan yang lain lepas dia kata saya macam tu. Oh, macam tu. Okey, baik Aisyah. Cikgu faham apa yang ada dalam fikiran Aisyah. Apa yang kamu rasa. Okey, Aisyah tertekan, stres sebab banyak kerja sekolah, nak hantar dalam waktu yang singkat dengan masalah ibu bapa Aisyah lagi. Cikgu faham. Cikgu faham sangat. Okey, lebih-lebih lagi dalam masa PKP ni. Okey, cikgu lihat Aisyah kurang sedikit lah untuk bergaul tu, untuk keyakinan untuk bergaul. Macam ni Aisyah. Okey, nasihat cikgu, semua ibu bapa nak yang terbaik untuk anak-anak diorang. Okey, termasuk ibu bapa Aisyah. Okey, ibu bapa kita sebenarnya tak mengabaikan kita. Cumanya mungkin dalam hal Aisyah ni, ibu bapa Aisyah terlepas pandang sedikit je. Okey. Tapi percayalah, mereka diorang bekerja siang dan malam untuk sara Aisyah, bagi kemudahan pada Aisyah sampai Aisyah dapat belajar, dapat tinggal dalam rumah yang selesa. Okay, kalau Aisyah rasa Aisyah marah dengan ibu bapa Aisyah yang sentiasa bekerja tu, okay, cikgu minta Aisyah fikir balik lebih jauh sebab apa ibu bapa Aisyah buat macam tu. Ibu bapa Aisyah sangat sayangkan Aisyah. Okey, percayalah cikgu. Okey, berkenaan dengan kawan Aisyah, perihal kawan Aisyah, endahkan, jangan ambil hati. Cikgu percaya masih ramai lagi kawan yang sudi nak kawan dengan Aisyah, nak bantu Aisyah. Okey, cikgu-cikgu pun nak bantu Aisyah. Okey, kalau Aisyah tak faham sesuatu tu, boleh bertanya dengan mana-mana cikgu. Okey, Aisyah mesti ada keyakinan tu. Cikgu percaya Aisyah boleh. Okey, Aisyah boleh hadapi masalah Aisyah. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak atas segala nasihat yang diberikan. Maaf mengganggu masa cikgu malam-malam ni. Tak apa, saya suka apa yang Aisyah buat ni. Okey, tak teruskan tekanan menguasai diri awak. Lebih-lebih lagi kita dalam masa PKP ni kena belajar daripada rumah. Okey, nasihat cikgu jangan putus asa. Fikirkan masa depan Aisyah, cikgu percaya Aisyah boleh hadapi masalah Aisyah. Okey? Terima kasih banyak cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama Aisyah, ingat pesanan cikgu ya. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.